Begitu juga lengan, tangan. Di sini misalnya pakai baju tu nampak, itu tidak termasuk dalam aurat kalau dengan mahram. Kalau dengan mahram ni, yang haram perempuan itu kahwini, lelaki yang haram perempuan itu kahwini, anak saudara ke, anak tiri ke, dan sebagainya lah, pak saudara dia ke, adik-beradik dia ke, itu hukumnya macam sana. Soal lebih molek dan masyarakat yang bertamadun lebih menutup tubuh dia, itu soal lain. Ini soal cerita asas. Dengan sebab itulah dalam masyarakat mana-mana pun, termasuk di tempat kita pun, kalau belajar dalam fiqh, dia kata antara pusat dan lutut. Tetapi sekurang-kurangnya kalau pakai di rumah tu, dia kembar. Kalau kita kata kembar gantung, kembar tu maksudnya tutup jugalah bahagian atas. Tapi itu adakah sesuatu yang wajib? Aurat yang mesti ditutup? Tak ada siapa kata lah tu. Jadi serupa dengan orang asli, kira-kira je tak? Boleh lah. Serupa dengan orang asli, orang hutan. Dan menu tak pakai ni, kembali nampak. Bagi dia tak ada gapo-gapo. Bagi dia tak ada gapo-gapo. Tapi masyarakat yang bertamadun tidak gitu. Tengok, dalam fiqh sebut lain antara pusat dan lutut, tetapi yang dipakai di luar tidak gitu. Molek dah lah tu. Tidaklah pula bila kita sebut nak suruh pakai lagu tu, itu cerita lain. Hak pakai dah tu molek lah. Pakai kembang ke apa sekurang-kurang molek. Tetapi adalah menjadi kesukaran, walaupun kata antara pusat dan lutut, itu aurat keseluruhan. Tetapi poha dia kalau dengan mahram, itu pun termasuk dalam aurat mukhaffafah lagi. Dengan arti susah tu kalau nak jaga tu. Setiap kali terdedah, misalnya poha salah, duduk selok kau, duduk tengah basuh kau, apa dah, anak tengok, adik-beradik tengok, pun berdosa juga. Susah tu. Dengan sebab itu dia ada ni kaedah ni. Itu termasuk dalam aurat mukhaffafah dengan mahram. Itu tak apa terdedah. Kalau kata ada ketika-ketikanya nak menyusukan adik dia, si abang tu nampak tetek ibu dia, tak kisah, tak apa, tidak berdosa. Sebab kita sudah tahu dah, itu bukan aurat pun, mukhaffafah pun tidak. Tu buah dada ke apa, belakang, bahagian perut apa, tidak aurat pun. Inilah perbezaannya. Tujuan yang Islam dia buat gini, beza antara mahram dan bukan mahram ni, banyaklah faedahnya. Kalau mahram ni pun susah juga seperti dengan orang luar juga, banyak susah lah tu. Banyak keperluan tidak akan tertunai lah. Kalau ketat sangat susah. Dan hak mahram ni lah, hak nak tolong, hak nak gapo pun, dalam keadaan apa-apa, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan mungkin terdedah lah, dia menil. Dengan sebab itulah Islam membenarkan mahram ni lain aurat dia. Dengan mahram lain aurat. Yang keduanya, mahram ni dia nak tanam bahawa tidak setiap perempuan itu kita boleh pandang dengan pandangan serupa. Tak boleh. Ada orang yang walaupun kita tengok, kalau dengan perempuan lain mungkin ada nafsu, dengan ibu, dengan adik-beradik, dengan tak boleh. Dia kena tak ada apa. Hak tu nak ajar. Jadi kalau ketat sangat, dia akan berasa adik-beradik ni pun serupa dengan orang lain juga. Sedangkan nak hilangkan hak tu, dia bagi kebebasan ni, nak suruh perempuan ni tidak serupa, jangan berasa serupa, jangan begitu. Hak tu nak ditanam. Sebab itu seseorang tak boleh kata zihar, dia panggil zihar kan, engkau kepadaku seperti belakang ibuku. Tak boleh buat contoh gitu. Kalau kita kata serupalah dengan kaki, dengan gapo kau ibu, itu tak apa. Maksud asal hak kata gitu ni, dia nak mengharamkan isteri dia kepada dia. Dan dia seperti ibu kan tak boleh nak menikah, bermakna isteri dia tu pun tidak halal ada kepada dia. Itu bahasa kiasan asalnya. Tetapi kalau mengambil kira perkataan itu, dia kata anti alayya ka zahri ummi, hak maksud dia dari segi falsafahnya, dia nak ajar jangan kita pandang ibu seperti isteri, jangan. Beza. Kalau kita kata belakang support isteri,
belakang ibu seperti isteri. Itu dia akan mari fikiran yang tidak baik mungkin. Jadi Islam nak hapuskan hak tu. Sebab tu dia tak benarkan kata gitu. Kalau kata gitu, kena kafarah, kena gapo gini-gini, puasa 2 bulan tu apa? Tu dia tak sebui pandang mahram ini serupa dengan orang lain. Hak tu sebenarnya nak tanda hak tu. Sebab apa? Kalau sudah anggap macam orang lain, macam-macam perkara yang tidak baik boleh berlaku. Satu. Yang keduanya, susah pada ketika dalam kesusahan, susah dah. Kena support orang lain, kena jaga aurat, kena berat benar. Bukan sekadar di luar rumah saja kena jaga, dalam rumah pun kena jaga juga. Jadi susah. Islam ni dia tak ada sifatnya menyusahkan begitu, tak ada. Tak apa, kita tengok lagi. Aku masih nampak lagi putihnya paha Nabi SAW. Daripada sini kita boleh tahu Nabi SAW ni orangnya putih. Sebab tu paha dia putih. Nampak? Dia bukan kata putih di situ, di lain tidak putih. Kalau lagu tu balap orang panggil. Tidak. Dia tahu putih. Selalu dia sebut. Kalau dalam hadis ni perempuan pun sebut. Riwayat perempuan pun dia sebut. Dia tengok Nabi duduk sujud, nampak ketiak dia. Putih ketiak dia. Bayadha ibtai, putih dua ketiaknya tu nampak. Sahabat lelaki pun meriwayatkan begitu, sahabat perempuan pun meriwayatkan begitu, dan dia nampak. Ini menunjukkan ketiak apa ni tidak aurat. Kepada orang asing, perempuan boleh tengok. Boleh tengok dengan arti itu bukan aurat. Tapi kalau tengok tu siapa jadi lagu lain, fikir kan tak boleh lah, itu lain. Semata-mata tengok tu boleh. Perempuan boleh tengok. Berdasarkan hadisnya, ketiak ini bukan aurat. Walaupun orang yang beradab, bertamadun, dalam keadaan senang, kita ni memanglah digalakkan menutup ketiak apa semua tu kena tutup. Bahagian atas pun pakai baju, itulah yang lebih baiknya. Tetapi ia bukan aurat. Dan dia nampak juga, dia sebut putih ketiak Nabi. Sebab biasanya tempat-tempat pelipatan, tempat-tempat yang tersembunyi begitu, warna kulit itu lebih gelap daripada yang lain. Bila disebut ketiak dia putih, itu kita kena faham. Dia tidak sebut saja tu. Bila dia sebut ketiak tu putih, tempat yang mungkin dari segi kebiasaannya dia lebih gelap daripada yang lain, menunjukkan Nabi itu putih sangat. Orang yang putih sangat, ketiak dia akan putih. Kalau orang tu putih sikit-sikit, ketiak dia akan gelap sikit, nak banding dengan kulit dia yang lain. Begitulah juga tempat-tempat sulit yang lain. Ini dia sebut ketiak, paha. Paha ni tempat yang dikatakan kena tutup lah. Tetapi di sini Imam Bukhari sebut tidak termasuk dalam aurat. Sebab kalau aurat tak boleh Anas tengok, tak boleh terdedah. Walaupun kita kata tidak sengaja pun Allah SWT tak akan tak akan biarkan ini berlaku. Sebab Allah tidak membiarkan Nabi-Nya berada dalam kesalahan yang merupakan dosa. Kesalahan yang merupakan dosa itu tidak berlaku, sebab dia maksum. Bila kita kata boleh berlaku kepada Nabi begitu, menunjukkan tidak aurat. Tu hak Imam Bukhari naknya sebenarnya daripada hadis ini. Seterusnya lain-lain lagi tu tambahan adalah tambahan daripada kehendak asal dia. Oleh kerana hadis ni diriwayatkan begini dengan panjang lebar begini, dia riwayatkan semualah. Tapi maksud asalnya di situ duduknya. Tadi dia sebut dia kata Muhammad sahaja. Bila puak-puak Yahudi tu tengok Nabi SAW mari seran ni, Muhammad sahaja. Setakat tadi. Abdul Aziz bin Suhaib meriwayatkan daripada Anas. Dia kata, teruslah mereka berkata Muhammad. Lepas tu Abdul Aziz ni perawi daripada Anas ni menyebutkan sebahagian ashab, yakni ada beberapa orang kawan-kawan yang lain yang turut mendengar hadis ini daripada Anas. Dia kata Muhammad bersama tenteranya, Muhammad wal khamis. Itu dalam hadis, Muhammad wal khamis.
Mana dah? Wa qala ba'du ashabina wal khamisu. Jadi dia kata Muhammad, mereka kata Muhammad wal khamisu. Ada sebut wal khamisu. Di sini Imam Bukhari nak cerita betapa amanahnya perawi-perawi yang dia ambil riwayat ni. Misalnya Abdul Aziz di sini, hak wal jaish itu dia tak dengar sendiri daripada Anas. Tetapi dia cerita kawan-kawan dia hak lain ada dengar. Ada sebut-sebutir tambah tu Muhammad wal khamis. Di tempat yang lain dalam Bukhari ni, bila dia ambil daripada perawi yang lain selain Abdul Aziz, ada sebut Muhammad wal khamis. Riwayat Abdul Aziz ni tak ada sebut wal khamis. Dia cerita hak ni dia dapat daripada kawan-kawan yang lain yang menyebutkan perkataan wal khamis. Dengan sebab itu kita tengok dalam setengah-setengah riwayat daripada Anas ni ada wal khamis tu. Apa maksud wal khamis tu? Wal khamis tu maksudnya tentera. Muhammad wal khamisu. Di sini kita baris ni kan, baris depan wal khamisu. Boleh juga dibaca wal khamisah, mengikut kaedah nahwu bahasa Arab. Kalau kita kata Muhammad wal khamisu, Muhammad dan tenteranya. Mari. Kalau kita kata Muhammad wal khamisah, ada mengikut terjemahan yang kita bagi di sini, Muhammad bersama bala tenteranya. Muhammad bersama tenteranya. Bersama. Sebab waw di situ adalah waw ma'iyah. Kalau kita kata wal khamisu, waw di situ adalah waw ataf. Itu bezanya. Kedua-duanya adalah betul. Sebab itu dalam kitab-kitab lama kan, dia tak bubuh baris. Kalau bubuh baris ni macam keliru kan. Sedangkan baris tu boleh beberapa. Kita bubuh satu. Sesoalnya boleh satu saja. Sedangkan wal khamisah pun boleh. Bahkan hak lebih sedap lagi, Muhammad bersama tenteranya mari. Dan tenteranya pun boleh juga, lebih kurang juga, tapi bezalah sikit makna dia tu. Muhammad wal khamisu. Kalau kitab asal tu tak ada baris, kita bolehlah, bebaslah kita nak kata wal khamisu ke wal khamisah, kau boleh. Ni kalau sudah bubuh baris dah lagu ni, dia jadi macam khusus lah kepada hak erti tu, tak apalah hak ngaji tu. Tapi dalam setengah-setengah kitab, misalnya kitab Bukhari cetakan Pakistan, dia bubuh baris kalau boleh dua, dia bubuh baris dua, baris depan sah, baris atas sah. Kalau boleh tiga, dia bubuh baris tiga. Dia jaga lah, dia bubuh baris. Setengah-setengah tu banyak tempat dia tak bubuh baris sebab dia kira pandai dah. Ni tak payah bubuh baris, tak keliru dah ni. Kalau keliru juga tak pandai nak baca, tak usah baca dulu lagi. Gitulah kira-kira. Di sini pun begitu juga. Maksud al-khamis itu ialah tentera. Khamis makna lima, ya, hari Khamis, hari yang kelima. Khamis juga bermakna tentera. Sebab apa Khamis ni, apa di tentera ni dipanggil lima? Sebab dia terdiri daripada beberapa bahagian. Bahagian depan, kepala, kanan, kiri, belakang, depan. Lepas tu dia ada bahagian tengah, pasukan tengah, orang panggil jantung. Sebab tu dia sebutkan lima. Anas kata, kami telah menguasai Khaybar. Hak ni Abdul Aziz dengar sendirilah hak ni. Anas berkata, cuma hak tadi perkataan wal khamisu tu dia sendiri tak dengar, tapi kawan-kawan dia ada dengar. Kami telah menguasai Khaybar dengan kekerasan, anwatan, dengan kekerasan, bukan suluhan, bukan dengan perdamaian, tidak, tapi dengan kekerasan. Bila musuh kalah dengan kekerasan, yakni dengan peperangan, maka harta mereka itu menjadi harta ghanimah. Orang panggil harta ghanimah. Kalau mereka kalah, tunduk dengan tidak berlaku peperangan, itu orang panggil fai, harta rampasan perang juga, tapi namanya berbeza, fai. Kalau dengan perang, itu orang panggil ghanimah.